Selamat tengah hari, bertemu lagi kita di ringkas edisi 18 Mac 2021. Kita mulakan dengan perincian ini. Operasi pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19 secara besar-besaran bagi kluster Kampung Hilir akan diadakan di kawasan tempat letak kereta Masjid An-Nur Sibu bermula Khamis hingga Sabtu ini. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak Dr. Anwar Rapai berkata, aktiviti tersebut dilakukan secara berperingkat. Operasi ini melibatkan 11 penempatan di kawasan itu dan jadual telah diedarkan ke rumah-rumah yang berkenaan. Kita tumpu perhatian kepada Kampung Hilir. Nombor rumah 1 sampai 40 itu akan diedar ke kampung-kampung dan akan diedar kepada WhatsApp apa suka hatilah. Kita harap ikut time untuk mengelak kesesakan dan juga untuk mengelak jangkitan berlaku. Pada Jumaat pula, ujian saringan bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari melibatkan Kampung Datuk Lama, Jalan Masjid, Kampung Pak Dris, Jalan Alu-Alu, Sungai Bakong dan Kampung Baharu. Pejabat Kesihatan bahagian Sibu telah memberi kebenaran ujian saringan itu dilanjutkan sehingga Sabtu melibatkan penduduk di Lorong Nanas, Lorong Lang, Lorong Isau dan Lorong Bangau. Penduduk di kampung-kampung terlibat diminta menjalani ujian tersebut. Sementara waris kepada warga emas yang terlantar sakit pula boleh mengemukakan nama warga emas berkenaan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung untuk ujian berkenaan. Veteran ATM yang tinggal di kawasan kampung berhampiran pos JPG Lubuk Antu menerima kunjungan daripada Major Jeneral Datuk D. Zulkifli Mustafa, Panglima 1 Division bersama Brigadier Jeneral Datuk Ahzar Ahmad, Panglima 3 Brigade pada Selasa. Mereka terdiri daripada veteran ATM yang telah berkhidmat sejak zaman konfrontasi dan menamatkan perkhidmatan pada tahun 90-an. Rangka kunjungan kebajikan ini merupakan kemuncak kepada kelangsungan program Jiwa Murni yang telah dilaksanakan di sektor-sektor berbeza di bawah operasi di Sempadan Sarawak dan Kalimantan Barat. Meskipun kawalan sempadan menjadi fokus utama tugasan pasukan, mereka juga komited melaksanakan program-program kemasyarakatan. Antara veteran ATM yang menerima kunjungan tersebut adalah Staf Sarjan Kumpang Badak dan Korporal Indo Impin. Kunjungan tersebut disusuli dengan sumbangan wang tunai dan keperluan asas harian kepada veteran ATM serta keluarga. Buat pertama kalinya, TV Stars bersiaran di kaca TV iaitu sebuah siaran yang menampilkan 6 vokalis dari pelbagai latar belakang dan bakat yang hebat. Rata-rata penonton yang menyaksikan program berkenaan memberi maklum balas positif. Okay, kami memang nangga mengikutlah TVS, TV Star pun reality show tadi merupakan introduction untuk TV Stars dan kami excited bila nangga because ia adalah first Sarawakian pun reality show. So memang kami looking for the what's coming up next. And untuk kami suka semua talent-talent yang dalam TV Stars tu dan kami rooting because ada kawan mek dalamnya. I'm rooting for Jali. So good luck Jali. But all the talent inside there are very talented. I'm looking forward for the next challenges for you guys. And good job for TVS. Kami mengikuti perkembangan TV Star yang disiarkan di TVS dan my preview 1 to 2 juga. And my favorite is Alisa. Bagi kami semua adanya berbakat dan ada kelebihan masing-masing. Tapi pilihan personal kami is Alisa. And kepada semua peserta, all the best. Kami ikuti perkembangan TV Star. Peserta yang kami minat adalah Jali. Kami minat sebabnya ada potensi dari segi vokal dan talented. Kami harap TV Star itu dapat menyerlah bakat anak Sarawak. Seorang jurutata rias iaitu Salahuddin memberi pendapat bahawa rancangan realiti ini bakal mencungkil bakat anak Sarawak yang hebat. Bagi saya program TV Stars ni adalah satu program yang bagus kerana memberi mencukil bakat-bakat baru yang untuk orang-orang yang budak-budak yang berada dekat Sarawak ni, sebab before ni dekat Semenanjung yang ada program-program yang macam ni. Tapi kalau untuk Sarawak ni kita bernasib baik sebab kita ada sesuatu program yang bagus macam TV Star ni. So tak payah pergi jauh-jauh, kita dekat sini kita boleh mencukil bakat lah. So tak payah susah nak pergi jauh-jauh, nak mencuba nasib. So kita dekat negeri kita sendiri dah ada stesen TV sendiri, dah ada program TV Star terbaik macam gini, apa tunggu? So
bagi saya sangat puas hati dan sangat baguslah. Baik, ini perkembangan vaksin. Individu yang telah lengkap pengambilan dos vaksin akan diberi My COVID-19 Vaccination Badge sebagai bukti ia telah menerima vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata lencana itu berbentuk kad segi empat tepat dan dilengkapi dengan kod keselamatan. Itu satu badge yang menandakan bahawa siapa yang dapat dos kedua sudah komplit vaksinasi. Kita tulis nama. Kita tulis nama semua, bagi nama. Kita akan ada, this is to certify that siapa-siapalah dengan IC telah pun vaccinated by COVID-19 vaccine as per below, recorded record lah. Jadi kad ini dipanggil badge lah, boleh digunakan lah untuk kita membuktikan bahawa kita telah menerima vaksin. Setakat Rabu, seramai 346,508 orang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 daripada jumlah sasaran keseluruhan penerima vaksin fasa pertama iaitu 500,000 orang. Manakala 5.7 juta orang telah berdaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera yang 12.6% adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan 19.6% mempunyai komorbiditi. Kira-kira 25.9% daripada jumlah pendaftar akan diberikan vaksin pada fasa kedua program vaksinasi. Tatkala dunia sedang menelusuri arus globalisasi, amat penting bagi rakyat Malaysia untuk mengekalkan identiti serta jati diri. Ini bagi meneruskan usaha menyatu padukan masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Sesuai dengan frasa perpaduan dalam kepelbagaian, setiap rakyat di Malaysia perlu kekal dengan budaya kaum masing-masing dan tidak seharusnya dipaksa mengamalkan budaya kaum lain. Itu yang masih lagi kita panggil rojak. Dulu rojak itu dilihat sebagai sesuatu yang agak negatif. Macam ni, alah you only rojak, bahasa pun rojak. Jadi saya sekarang bila dalam keadaan in a globalized environment where everybody almost lost their identity, perlunya kita mengekalkan identiti kita itu. Bagi saya itu lebih berharga. Saya tidak. Bagi saya we have this rojak memang, but each one of us kekalkan. Orang Melayu dengan budaya dia, orang Iban dengan budaya dia, dan tidak ada pun paksaan untuk saya menjadi orang Melayu dan orang Melayu tidak dipaksa untuk menjadi orang Cina atas nama Malaysia. Mengenai komuniti digital, Dr. Madeline berkata meskipun usaha mengendalikan komuniti itu dilihat begitu mencabar, namun ketika wabak COVID-19 melanda, wujud kebaikan yang dipamerkan rakyat pelbagai kaum dan agama seperti perkongsian secara besar-besaran dalam menyalurkan bantuan. Kalau dulu kita hanya terhad dengan physical boundary kita. Tapi sekarang sekelip mata, satu insiden itu boleh berlaku, kita melihat perpaduan. Bukan saja kita tidak kenal dia daripada Malaysia ke, daripada negara mana ke. Di situ saya rasa kita melihat perpaduan yang seperti yang kita katakan. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Labuan menahan sebuah kapal tangki dengan muatan 800,000 liter diesel bernilai 1.8 juta ringgit di perairan Labuan. Ketua Penguatkuasanya Anwar Kanari berkata ketika operasi bersama dengan Polis Marin Labuan, kapal tangki itu dilihat berada dalam keadaan mencurigakan. 8 kru berumur 20 hingga 45 tahun diambil keterangan untuk siasatan lanjut. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di utama jam 8 malam setiap hari hanya di saluran 122 Astro dan My Freeview. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat semua.